wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari penonton Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai platform yang memberi inspirasi kepada anda. Hari ini 21 Ramadan, sekejap je. InsyaAllah saya, Rina dan juga Sugi akan bersama anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Baik, semestinya hari ini kami nak bawakan perkongsian yang semestinya memberi manfaat kepada anda sebab walaupun dalam sibuk-sibuk kita membuat persiapan untuk meraihkan bulan Syawal dan juga melengkapkan amal ibadat kita sepanjang bulan Ramadan ini, pastinya ada juga topik-topik yang bermanfaat kami nak kongsikan kepada anda penonton setia kami. Dan sebagai pembuka pada siaran hari ini, kami nak mainkan anda satu lagu yang menjadi pilihan penerbit kami. Saya rasa saja dia pilih lagu ni, Rina, selepas mendengar luahan hati awak semalam. Hari kira semua lagu yang sedih-sedih, semua lagu yang orang kata tak balik raya, jauh daripada keluarga, semua memang sesuai untuk saya sangat. Untuk Rina. Semua akan pandang Rina bila lagu-lagu sebegini. Kawan-kawan saya ni memang suka mengusik daripada dalam siaran. Kejap lagi habis siaran pun adalah nanti usikan-usikan je. Tapi tak apa, saya cuba untuk kuat dan tabah dengan usikan anda berdua dan juga rakan-rakan di luar sana. Dan kalau anda di rumah mungkin geng tak dapat raya, tak dapat balik kampung hari ini, anda bolehlah komen di Facebook Wanita hari ini, sama-sama join geng Rina. Wah, suka dia. Okey, tadi dah disebutkan tentang lagu raya. Lagu raya yang dinyanyikan oleh Floor 88 dan juga Baby Shima. Lagunya Tak Dapat Raya. Saksikan. Raya rumah di sana, dengar dia orang kaya, rumah besar kereta mewah. Tunggu dulu, Akram bagi tahu, rumah itu raya tahun dulu. Sirap dia tawar amat kue makmur sepelik tak tunggu duit. Tak dapat. Apa kata kita? Raya rumah di sebelah. Aku dengar anak dia lawa, putih gebu bibirnya merah. Tunggu dulu, Acoy bagi tahu, rumah itu rumah Haji Abu. Kau tak ingat apakah dah buat getah segerap dia. Engkau membuat. Jadi kita nak beraya di mana? Takkan raya pertama duduk lepak sahaja. Hari raya orang semua bergembira, kita pula berduka tak dapat raya. Jom raya rumah nenek aku, ada rendang ketupat bahulu. Mana tahu dapat di hulu 10 atau 50. Tunggu dulu, Ayi bagi tahu, nenek sendiri kau pun tak tahu, dia tak ada di rumah. Macam mana kau tahu? Oi sepupu, itu pun nenek aku. Alamak, ya ke? Aku dah tak ada idea kita nak beraya di mana. Jom raya rumah awetku. Dia pun tak ada hala tuju. Apa kata kita raya rumah awet dia? Kita cuci mata.
sekali temanmu. Jika sudah sedia, semua di atas meja. Tunggu dulu, kami mau tahu siapa yang masak banyak begitu. Kalau kamu mahu tahu, ku cabut di kepalaku. Jadi kita nak beraya di mana? Takkan raya pertama duduk lepak saja. Hari raya orang semua bergembira, kita pula berduka. Tak dapat raya. Wow, lagu Tak Dapat Raya ni dia mood dia energetic sikit. Dia macam gembira tak dapat balik raya. Yang kita perlukan lah. buat Saya sekarang rasa ni. saya perlukan mood ni lah supaya bila dengar lagu Tak Dapat Balik Raya tu kita redha. Kita boleh terima sebenarnya tak dapat balik raya. Itu yang saya kata, Rina. Ni penerbit saja pilih lagu ni untuk Rina. Khas buat Rina. Mungkinlah. Tapi kita nak tahu apa sebenarnya yang mungkin nak disampaikan oleh penyanyi kepada lagu tersebut, iaitu Ai daripada Floor 88 mewakili rakan-rakan dan juga Baby Shima. Sekarang dah pun berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hello. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari semua. Hello, Ai. Ai sihat? Sihat Alhamdulillah. Pakai baju Melayu ke tu? Tak ada rasa Oh, t-shirt tak. je. T-shirt je. Ai, lagu ni memang sangat sesuai lah saya kira bagi majoriti masyarakat Malaysia ya yang tak dapat balik raya untuk tahun ini. Memang sangat bertepatan. Sebenarnya lagu ni dah dirakamkan kalau tak salah tahun lalu ya. Ya. Dia betul tahun lepas. Dan untuk tahun ni memandangkan lagu ni memang orang kata sesuai bagi mereka yang tak dapat balik raya. Adakah Ai memberi pembaharuan kepada lagu itu? Yes, kita orang ada buat pembaruan dari segi lirik, dari segi arrangement apa semua sama. Part semua sama, cuma lirik kita orang apa orang cakap kaitkan dengan situasi sekarang . Sebenarnya lagu tu kebetulan sebab tahun lepas kita orang buat saja-saja je. Lepas tu tengok tahun ni memang betul lah dia sendiri tak dapat raya. Dan bagaimana agaknya nak orang kata mudahlah kan tahun ni nak menjiwai lagu tersebut sebab situasi itu dirasai oleh kita semua. Bagaimana sebenarnya Ai melihat bahawa lagu ini sesuai lah kalau bagi mereka yang tak dapat balik raya seolah-olah sebagai satu pujukan. Sebab kalau kita dengar lagu orang tak dapat balik raya kebanyakannya semua syahdu dan juga semua pilu. Tapi lagu ni dia bagi satu semangat yang tak apalah kalau tak dapat balik raya pun sekurang-kurangnya kita ada cara tersendiri untuk beraya. Apa pandangan Ai? Macam lagu lain kan, macam Denang Perantau, lagu-lagu raya yang orang akan ambil feel yang mood sedih. So apa kata kita dengar lagu ni untuk kita buang rasa sedih kita, kita ambil positif, untuk set positif untuk kebaikan diri kita dan juga rakyat Malaysia. Sebab ialah PKP kan kita pun diperintahkan oleh kerajaan untuk berhati-hati dan kita jangan sebarkan lagi wabak ni. Betul. Dan kalau kita baca komen di YouTube, Ai, ada ramai yang berkata tim Floor 88 dah membuat ramalan melalui lagu ni ya. Banyak komen-komen yang lucu di YouTube. Tapi bagi Ai dan rakan-rakan yang lain di Floor 88, bagaimana raya tahun ni? Ada perbezaan yang ketara ke macam mana? Ya, bagi saya perbezaan yang ketara sebab sebelum-sebelum ni saya memang balik kampung. Saya tak pernah raya bukan dekat kampung. Saya tak pernah beraya macam tu. So tahun ni agak special lah raya ni sebenarnya. So pengalaman yang baru. So nak tak nak kita kena redha lah dengan ketentuan Tuhan sebab dia dah dirancang semua ni. So kita kena terima. Tapi walaupun dalam situasi begini Ai masih lagi membuat persiapan untuk raya. Masih. Walaupun dalam raya saya masih pakai baju raya juga. Saya akan beli juga baju raya. Okey, itu yang kita mahukan. Ya, dan kami juga sempat menonton video klip lagu anda Kesana Kesini. Boleh ceritakan sedikit mengenai lagu ni tak?
komposer ni kita orang punya gitaris. So dia buat lagu tu special untuk PKP lah. And dia kita orang punya misi nak hiburkan orang yang tengah stres di rumah. So kita orang buat lagu-lagu yang berentak, semua orang boleh terima. So lagi satu, dia punya cerita dia pun pasal PKP juga, kesana ke sini. Dia kerja, kita tak kerja, and lagi seorang masih kerja, maksudnya frontliner lah. Kita pun dalam lagu tu pun kita bagi semangat untuk kita punya frontliner sebenarnya. Dan Ai, pastinya kita juga mengharapkan Ai dan rakan-rakan juga meraihkan Hari Raya ini walaupun berjauhan daripada keluarga, disambut dengan meriah juga ya. Jangan sedih-sedih, jangan nangis pagi raya. Okey, terima kasih Ai. Kejap lagi kami akan perdengarkan kepada penonton tentang lagu Kesana ke Sini yang dikongsikan oleh Ai. Okey, jumpa lagi Ai. Assalamualaikum. Terima kasih. Jaga diri. Itu dia Ai daripada Floor 88, dan seperti yang Rina katakan, kami akan kongsikan, kami akan mainkan lagu Kesana ke Sini di hujung siaran nanti. Tapi sekarang ni kita akan bersama dengan Ferina dalam segmen Tajaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Hai, nanti Abang Roy bukan sah nikah online. Yang sahnya perut Abang Roy musim PKP ni dah ke depan. Assalamualaikum semua, ini Abang Roy aka Abang Jamil nak cerita pasal masalah perut kepada siapa tuan-tuan yang ada masalah perut atau suami perempuan ada masalah perut macam Abang Roy. Bulan puasa takkan jadi lagu tu. Jangan pelik tuan-tuan. Musim PKP asyik berkurang. Time moreh, time berbuka kerja. Ulang alik pi dapur. Ini punca tuan-tuan. Kebetulan bulan Ramadan. Air pun kurang dalam badan. Lagilah masalah. Payah nak membuang 3-4 hari duk simpan gas dalam perut pun ni. Kalau terkentut, na'udzubillah, berjam duk cangkung sampai habis waktu sahur. Nasib baik ada Ferina Lemon Tap. Kunyah-kunyah je. Kalau tak payah dah nak turun, Lemon Tap ni bantu percepat proses penghadaman dan kembalikan berat. Ideal lah Barol. Gabungan lemon African mango, asam keping dengan kadar dos yang betul membantu melancarkan yang duk tersangkut siang-siang hari. Perut pun rasa lega, insya-Allah. Jangan duk risau, kita produk berdaftar KKM, ada GMP, nombor mal, halal jakib, ada testimoni. Abang Roy cadang hampa ambil 1 kotak terus. Senang, tahan sebulan. Sebiji time sahur, sebiji time berbuka. Lagi bagus hampa ambil 2 kotak hari ni. Lagi jimat. Dapat free ni, lemon lotion. Boleh sapu-sapu bagi perangat. Dengan ni hand sanitizer, boleh senang nak cuci tangan time keluar pergi kerja. Dan kita hari ni ada add-on combo special licin untuk pelawasan dan free botol air Ferina. Mudah je cara nak beli. Hari ni pun kita bagi free t-shirt. Special 20 orang pertama Ferina Fitness Program. Cara nak beli dia boleh terus di website atau WhatsApp Star Abang Roy di 0126557204 atau nombor tertera. Sebut je nama Abang Roy, confirm dapat diskaun. InsyaAllah kita akan bantu sampai jadi. So Abang Roy tunggu apa? WhatsApp. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Itu tadi Abang Roy daripada Ferina dalam segmen Tajaan. Baik, penonton wanita hari ini bercakap mengenai topik kita hari ini yang akan kami bawakan kepada anda, iaitu hadiah menjadi haram bila sebenarnya timbul persoalan dan juga tanda tanya dalam kalangan kita yang melibatkan satu pemberian kepada individu, tak kiralah ahli keluarga kita atau sesiapa sahaja, yang mana dengan niat untuk memberi hadiah ataupun untuk meringankan beban dan sebagainya. Ini sebenarnya menjadi satu persoalan dalam situasi yang kita memberikan hadiah kepada seseorang individu dan ditakdirkan individu itu meninggal dunia. Mungkin apa agaknya status hadiah dan juga pemberian itu selepas individu itu telah pun tiada. Mungkin menjadi hak kita semula ataupun mungkin jatuh dalam harta pusaka. Itu sebenarnya akan kita panjangkan kepada tetamu kita hari ini. Dan jika anda ada sebarang tips ataupun pandangan maupun persoalan yang ingin dipanjangkan kepada tetamu kita sebentar saja lagi, mungkin boleh kongsikan di Facebook Wanita Hari Ini dan insya-Allah kita akan baca sebentar saja nanti. Okey, kami nak berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Isu pewarisan harta pusaka merupakan antara perkara yang sering dibincangkan dalam kalangan masyarakat.
Hal ini disebabkan kerana ada sebilangan antara mereka yang kurang ilmu pengetahuan tentang hal faraid, wasiat dan hibah. Laporan Tanah dan Galian Negara 2016 mendedahkan statistik harta buku rakyat Malaysia yang sudah meninggal melebihi 60 bilion ringgit dan ia semakin meningkat saban tahun. Angka ini menunjukkan bahawa kegagalan masyarakat dalam menguruskan harta pusaka adalah amat tinggi. Harta pusaka merangkumi pelbagai aset-aset seperti hartanah, harta benda dan pelaburan milik insan yang sudah meninggal dunia. Namun, timbul kekeliruan apabila ada dalam kalangan anak yang membuat keputusan untuk mengambil semula hadiah dalam bentuk wang atau barangan yang pernah diberikan kepada ibu bapa sebaik saja mereka meninggal dunia. Isu ini menjadi lebih serius apabila berlakunya perebutan antara adik-beradik dengan alasan tiada wasiat yang ditinggalkan. Okey, itu dia tadi serba sedikit laporan ringkas berkenaan dengan topik yang kita nak bawakan hari ini. Hadiah bertukar menjadi haram bila situasinya kita nak tahu bagaimana. Dan adakah sebenarnya ia juga berpunca daripada hadiah itu sendiri yang menyebabkan situasinya boleh menjadi haram ataupun tujuan pemberi hadiah ini adakah mungkin mempunyai agenda tertentu sehingga menyebabkan hadiah itu bertukar menjadi haram atau bagaimana situasinya jika kadang-kadang kalau kita lihat mungkin ada dalam kalangan kita adik-beradik menghadiahkan sesuatu kepada ahli keluarga, kemudian ditakdirkan ahli keluarganya meninggal dunia. Selepas itu dilakukan pembahagian melalui hadiah tersebut dibahagikan. Namun tanpa persetujuan si pemberi hadiah ini, mungkin dalam situasi ini akan menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan masyarakat kita. Hari ini kita nak perhalusi segala yang kurang jelas mengenai topik kita hari ini. Kita nak bersama dengan peguam syariah iaitu Tuan Faisaluddin Muhammad Yusof yang ketika ini berada di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Baik. Linda dan juga Hatrina? Baik, alhamdulillah. Baik, sihat alhamdulillah. Tuan Faisal sihat? Alhamdulillah sihat. Walaupun puasa, walaupun dalam tempoh PKP, insya-Allah Allah bagi keriaan dan juga kesihatan. Alhamdulillah. Lama tak bertandang ke studio, insya-Allah setelah selesai mudah-mudahan kita dapat berjumpa di studio pula ya. Baik Tuan Faisal. Betul, rindu saya. Tuan Faisal, kita nak berbalik kepada topik kita hari ini yang kita nak bawakan, hadiah bertukar menjadi haram bila ini situasi yang mungkin kadang-kadang baru kita terfikir. Kita hadiahkan sesuatu kepada orang yang kita sayang, tak kiralah ibu bapa ke, suami ataupun isteri, anak-anak, tapi kita tak tahu situasi hadiah itu bagaimana boleh menjadi haram. Sebagai pendahuluan mungkin Tuan Faisal boleh mulakan terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Asina. Hadiah ataupun hibah ni adalah satu benda yang sangat biasa di kalangan orang-orang kita lah. Cuma kita dalam instrumen Islam dipanggil hibah. Tetapi dalam hal ni, hibah ni dia ada beberapa rukun ya. Rukun yang pertama pemberi, kedua penerima, ketiga barang yang nak dihadiahkan tu, hibahkan tu, dan yang terakhir lafaz ijab dan qabul ataupun lafaz memberi dan penerima ya. Baik. Bila masa pula jadi haram ni ya? Kalau contohnya yang saya boleh kongsikan yang pertama. Katalah pemberi itu dia seorang yang bankrupt. Tak bolehlah dia nak bagi apa-apa hadiah ya, sebab dia dah bankrupt. Yang kedua, dia sendiri tak sihat ya. Yang ketiga, contohnya barang yang nak diberi itu bukan dia yang punya, orang lain yang punya. Ni kereta ni ambil nak bagi kereta ni. Padahal kereta tu kawan dia yang punya. Itu pun jadi haram ya, tak bolehlah kita nak mudah-mudah bagi barang orang lain kepada kawan-kawan ataupun isteri kita. Lepas tu ada juga keadaan di mana macam kita ni, suami macam saya kan, dia bagi sayang, ni memandangkan hari ni anniversary kita kahwin yang ke-20, sempurna tahun 2020, abang berikan sebentuk cincin belian. Besar cincin kan. Dah bagi-bagi, isteri dah pakai, hujung tahun, boleh tak bagi balik kat abang cincin tu? Tak boleh. Kita dah bagi kat isteri, tak bolehlah minta balik. Melainkan isteri bagi. Dia berbeza pula kalau ayah, macam ayah kita, mak kita bagi hadiah kepada anak kan, kepada anak-anak, contoh rumah dan sebagainya. Tapi setelah beberapa tahun, anak ni dia mendahaka pula. Dia kurang hajar, dia mendahaka,
dia mensia-siakan maknya, ayahnya, dihalau pula daripada rumah. Ya. Jadi dalam hal begini, dibenarkan dalam cara untuk mak ayah tadi ambil balik hadiah yang telah diberikan kepada anak tadi. Inilah sedikit mukadimah. Boleh nanti kita kata. Okey. Jelas dah faham. Okey, Tuan Faisal, ada satu situasi yang tadi Tuan kongsikan berkenaan dengan suami berikan cincin kepada isteri dan di hujung tahun minta balik cincin tu. Okey, dalam situasi ini sebenarnya sesebuah ataupun satu pemberian itu kepada seseorang individu, kalau kita beri dan satu masa kita nak minta balik, perlu tak ada saksi ataupun orang ketiga sebenarnya? Dia begini ya, bila kita bagi hadiah, kita tak boleh nak minta balik, buruk liku namanya tu. Ya. Kecuali dalam keadaan macam ayah ataupun ibu ataupun datuk beri hadiah kepada anak ataupun cucu. Okey. Cumanya, bayangkan dalam keadaan kalau dalam suami isteri tadi kan, suami itu asal-asalnya orang yang perniagaannya elok, dia di awal tahun semua cantik semua perniagaannya. Tiba-tiba datang wabak COVID. Tiba-tiba kita tak tahu ya, ini semua adalah kuasa Allah SWT. Kerajaan pula terpaksa buat PKP, maknanya tak boleh bergerak. Banyak syarikat-syarikat yang tutup. Jadi suami itu tiba-tiba dah ada pendapatan. Jadi isteri itu tengok muka suami, kesian kat suami. Tak apalah bang, abang ambil baliklah cincin belian ni tadi. Abang gadailah kat kedai-kedai pajak arah Nu Yapin ke apa kan untuk dapatkan balik duit. Jadi dalam keadaan begini, kalau antara suami isteri tak ada masalah lah. Cuma yang jadi masalah kalau melibatkan contoh adik-beradik, orang lain, seeloknya biar ada saksi. Sebab itu dalam undang-undang, dokumen apa sahaja pun, jual beli rumah ke, dokumen wasiat ke, dokumen hibah sekalipun, kita nakkan saksi. Sebab apa? Bila ada berlaku pertikaian pula, saksi-saksi inilah yang akan membantu di mahkamah untuk buktikan ya macam perkara. Okey. Tuan Faisal, mungkin dalam situasi kita nak melihat bahawa katakanlah seorang anak ni menghadiahkan ibunya gelang emas. Kemudian ada lafaz yang dibuat antara ibu dan anak ini bahawa ini dihadiahkan kepada ibu, tapi andai kata kalau hayat ibu tak panjang, saya mungkin nak ambil balik. Adakah dalam keadaan ini ia terpakai secara lisannya tanpa ada sebarang perjanjian ataupun agreement? Okey, dalam perkara ini dalam Islam sebarang perjanjian termasuk dalam kita punya undang-undang sivil tidak mensyaratkan mesti bertulis ya. Cumanya bila dalam keadaan sekarang, ialah kalau kita dengan anak beranak ni mana nak buat tulisan kan. Tapi kita digalakkan apa-apa saja ni sebab kita nak elakkan sebarang masalah hari eloklah dibuat dalam tulisan. Maknanya ada satu perjanjian ringkas mudah pun tak apa. Tapi dalam hal ini katakanlah Islam ini dikenali sebagai hibah umrah ataupun rukbah. Ianya sama lebih kurang macam kalau kita beli takaful kan, skim takaful perlindungan ya. Takaful perlindungan ni kita bayar setiap bulan. Kalau sampai tempoh matangnya kita meninggal dunia, maka kita akan ambillah balik semua faedah daripada takaful tu. Tetapi kalau kita meninggal dunia, maka waris kita yang akan terima dia punya manfaat dan faedah. Sama macam gelang tadi, katakanlah anak dah pergi kepada mak ya, kemudian anak kata mak ambillah gelang ni selagi mak hidup. Jadi dalam keadaan begini, tiba-tiba ditakdirkan Allah SWT, mak dia meninggal dunia pula kan. Bila meninggal dunia, anak tadi boleh ambil balik gelang tadi. Walaupun dia pemberi. Tapi masalah timbul bila anak beranak ataupun adik-adik lain dia tak tahu kan. Jadi dalam hal begini, memandangkan tidak ada hitam putih, kemudian hanya lafaz antara seorang anak dengan mak, dalam begini, biasanya apa yang kita buat dan kita nasihatkan untuk bawa kes ke mahkamah. Nama dia pengesahan hibah di mahkamah. Nanti mahkamah akan putuskan. Katakanlah mahkamah bersetuju, memang ada lafaz hibah dan sah sebagainya, dan dia boleh ambil balik, maka
gelang emas yang besar 1 kilo tu tadi tak bolehlah difaraidkan. Baik. Tapi kalau mahkamah kata tak ada lafaz hibah, maka kenalah gelang tadi difaraidkan pada waris yang berhak. Okey, Tuan Faisal. Okey, secara ringkasnya untuk mereka di luar sana yang masih kurang jelas ataupun mungkin tak mengambil berat tentang isu hadiah yang diberikan menjadi haram ini, sedikit daripada Tuan Faisal sendiri untuk membuka mata mereka untuk menitik beratkan isu ini. Okey, dalam hal ini memang kita anggap hadiah ini perkara biasa, bagi hadiah kan. Tetapi untuk mengelakkan sebarang masalah di kemudian hari, apatah lagi kalau hadiah tu benda ataupun barang yang sangat berharga. Contoh barang kemas, kereta, rumah, tanah dan sebagainya, maka kita eloklah dapatkan nasihat daripada perunding ataupun peguam ataupun konsultan yang buat wasiat buat hibah semua ini untuk mengelakkan masalah akan datang. Itulah sedikit nasihat saya kepada penonton semua ya. Terima kasih banyak-banyak Tuan Faisal atas maklumat dan juga penerangan yang diberikan. Memang cukup jelas tentang isu ini. Apapun sekali lagi terima kasih, jaga diri Tuan Faisal. Kalau ada rezeki jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Sama jugalah dengan you all, jaga diri elok. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Itu tadi cukup banyak sebenarnya info baru yang kita dapat berkenaan dengan topik kita hari ini. Mungkin sedikit sebanyak dapat membantu mereka di luar sana yang mungkin berdepan dengan masalah ini. Ini sebenarnya dapat dikongsikan oleh Tuan Faisal tadi. Kita nampak isu ni sebenarnya remeh. Tapi kalau diikutkan, kalau kita tidak mengikut cara ataupun lunas yang betul, pastinya ia akan memberi kesan dalam kehidupan kita juga. Kita pun tak nak takut dosa. Dan juga boleh mungkin keretakan rumah tangga keluarga itu sendiri. Kadang-kadang memang kita tak tahu hanya kerana orang kata harta itu menyebabkan hubungan adik-beradik berpecah dan sebagainya. Kita kalau boleh nak elakkan situasi ini, sebab tu perlunya pemahaman kita berkenaan dengan situasi begini. Kita nak dengarkan juga pandangan daripada seorang rakan selebriti kita. Sejauh mana mereka ini sedar dan juga memahami tentang isu hadiah ini. Dan kita sekarang ni bersama dengan Linda Rafa. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Sehat ke Kak Linda? Alhamdulillah, sihat. Dah tembam dah ni. Dah tembam sikit. Macam mana agaknya sambutan Ramadan untuk tahun ni bagi Linda dan keluarga? Sambutan macam biasa je. Tak ada apa yang kami nak excited sangat. Sebab tahun-tahun yang lalu pun, tahun lepas pun kehilangan arwah mak. So kira tak ada apa yang kita orang over excited untuk celebrate Hari Raya. Ala kadar je. Sederhana lah. Baik, Linda, menyentuh tentang isu kita ini, mungkin Linda ada pandangan sendiri. Kalau kita ceritakan, kalau hadiah anak perempuan ni memang kalau boleh setiap hari nak berikan hadiah untuk ibu mereka. Tapi kalau menyentuh tentang hadiah bertukar menjadi haram ni, pernah tak Linda sendiri macam tahu situasi-situasi yang boleh menyebabkan hadiah itu bertukar menjadi haram? Itulah dia. Bila wanita hari ini nak telefon Linda dan nak kata mengupas isu ini, Linda macam terkejut sebab Linda memang tak pernah tahu pasal benda ni. Sebab Linda memang selalu bagi hadiah pada mak masa mak masih ada lah kan. Dan selepas mak meninggal, ada juga barang-barang mak yang Linda ambil balik pada kakak Linda, penonnya nak buat kenangan. Macam rantai ke cincin dia apa semua, dia cakap okey, bagi baliklah rantai mak yang Linda beli tu, nak simpan, nak pakai, nak buat kenangan. So Linda tak tahu benda tu adalah salah satu kesalahan macam tu. Okey, jadi dalam situasi Linda yang Linda kongsikan itu, bagaimana pula selepas kematian Ibu Linda, bagaimana agaknya pembahagian daripada harta-harta ataupun hadiah yang sebenarnya Linda berikan tu, statusnya? Okey, sebab Linda baru je tahu. Okey, baru je tahu 2-3 hari lepas, dan Linda memang betul-betul tak faham langsung dan tak pernah terfikir benda ni. Tapi bila Linda tahu, Linda rasa bersalah sangat. Dan Linda ada bincang dengan adik-beradik yang cakap kalau betul barang ni memang bukan hak kita, lebih baiklah kita sedekahkan je ataupun kita hadiah kepada orang lain. Masa bukan ahli keluarga, orang luar. Mungkin
orang-orang susah ke kan, fakir miskin ke, kita bagi je lah macam tu. Kalau kita lihat sebenarnya Linda dengan adik-beradik yang lain memang mudah, tak ada masalah kan. Orang kata kadang-kadang kerana harta ini menyebabkan adik-beradik bertelagah, bergaduh, nak berebut sebagainya. Apa penyelesaian yang paling mudah Linda sendiri bersama dengan adik-beradik mengambil pendekatan supaya isu pergaduhan ini tak berlaku dalam keluarga? Sebenarnya saya diajar oleh arwah bapa saya dan mak saya. Daripada saya kecil lagi, adik-adik saya diajar untuk tidak tamak dengan harta, berebut-rebut hak bukan hak kita. Apa yang ada kita terima dan apa rezeki yang datang tu adalah rezeki kita. Tak payahlah nak berebut-rebut ataupun nak kata ni kita punya, ni dia punya, apa semua tak ada. Memang dah diajar daripada kecil lagi. Jadi bila arwah mak tak ada, arwah abah dah tak ada ni, kita orang sendiri boleh berfikir sebab kita orang pun dah dewasa kan. My sister pun dah dekat 55 tahun yang the eldest tu, Anita Rafa tu. So dia sebagai macam pengganti mak lah, dan dia selalu nasihatkan Linda dan juga adik-adik yang lain, kalau macam kita terlepas ke buat benda yang tak elok ataupun terambil barang-barang ke apa semua, dia akan cakap okey, lebih baik kita pulangkan, ni bukan hak kita. Macam tu lah. Okey. Banyak sebenarnya perkongsian. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Linda atas apa yang telah dikongsikan. Terima kasih, sama-sama. Selamat puasa ya Linda. Ya, thank you to semua wanita hari ini. Selamat berpuasa. Terima kasih. Semoga hari ini diberkatilah hidup kita semua. InsyaAllah. Amin. Sama juga untuk Linda. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia tadi sedikit perkongsian daripada sudut perundangan dan juga pandangan daripada rakan selebriti kita. Memang kalau kita fikir kadang-kadang kalau kita tidak bangkitkan isu ini, mungkin ramai lagi, bukan saja Linda Rafa, tapi ramai lagi yang tak sedar tentang situasi hadiah beli bertukar menjadi haram. Tapi Rina, saya suka pendekatan yang diambil Linda dan juga adik-beradiknya. Pemberian yang dulunya diberikan pula kepada mereka yang memerlukan. Banyak pahala sebenarnya. Baik, sebenarnya kita nak berehat seketika. Sekejap lagi kita sambung kembali tentang perbincangan ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Kalau tadi kita dah lihat daripada sudut perundangan, sekarang ni daripada perspektif agama. Kita nak bersama dengan Ustaz Datuk Muhammad Zawawi Yusof yang sudah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey Ustaz, berkenaan dengan topik hari ini, hadiah menjadi haram bila? Sebenarnya macam tadilah kita bercakap dengan Rina, ramai sebenarnya yang belum faham ataupun masih kurang faham berkenaan dengan topik kita hari ini, dan bila dijelaskan mungkin ramai yang baru buka mata berkenaan dengan pentingnya kita memikirkan dari segi pemberian kita sendiri. Untuk Ustaz sendiri, dari segi agama, bagaimana agaknya kalau hadiah ataupun pemberian kita berikan kepada individu dan juga selepas itu individu itu telah pun meninggal dunia, ditakdirkan meninggal dunia. Jadi status pemberian itu sebenarnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berkenaan dengan pemberian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tahadu tahab. Berilah kamu, saling beri hadiah dan kamu akan saling menyayangi. Okey, jadi dalam Islam ni biasanya memberi sebab kita balas budi. Kita beri sebab kita sayang dia. Kita terima kasih. Kadang-kadang sebab cinta. Dan kadang juga kita memberi sebab kita menghormati. Okey. Yang kedua, apabila kita memberi dan memberi itu pula dia sudah merupakan akad, pemberian sudah jelas, maka memang tidak boleh dan memang haram untuk kita minta balik. Tak boleh minta balik sebab kecuali kita belum serah lagi, cuma janji okey saya nak bagi, saya akan masuk awak begini, lepas tu esok minta maaf tak jadilah. Itu tak apa. Sebab belum ada pemilikan lagi. Sama juga suami isteri kahwin, dah bagi gelang, bagi semua sekali tu. Kemudian suami isteri berlakulah hubungan suami isteri, maka haram dia ambil balik sebab kalau mas kahwin tu memang hak mutlak seorang wanita lah. Hak mutlak dia, lagi tak boleh ambil balik.
Dan dalam sejarah Islam tak benarkan kita ambil balik kecuali sebab-sebab tertentu saja. Okey. Apakah antara sebab-sebab tertentu tu, Ustaz? Sebab tertentu contohnya kita bagi pada orang, rupanya barang kita bagi tu harta orang. Kita curi orang punya bagi ke orang. Itu kena ambil balik sebab bagi tuan dia. Ya. Sebab yang keduanya, kalau kita bagi kat dia dah confirm dapat tahu rupanya itu haram. Haram maknanya daripada sumber yang haram, yang tak betul, tak boleh. Kemudian pemberian boleh ambil balik. Sekiranya kita bagi, dia boleh menimbulkan fitnah. Itu kena ambil balik. Dan kita pula, kalau orang bagi kat kita, elok-elok jangan tolak. Sebab Nabi larang kita. Pernah satu kali, Rasulullah dibagi satu hadiah jubah yang sangat cantik, dan diberi oleh Abu Jahal. Abu Jahal bagi baju cantik sangat. So lepas tu Nabi buat solat, lepas tu tak jadi, kemudian Nabi hantar balik, dan hantar balik kemudian minta baju lain yang lebih murah lagi. Jadi nak menambahkan supaya pemberian tu diterima, tapi tak tolak. Bila tak tolak tu, minta yang murah sikit supaya tak kacau Nabi punya ibadat dan sebagainya. Maka yang itu dibolehkan. Okey. Ustaz, mungkin Ustaz juga boleh kongsikan kepada penonton wanita hari ini. Kadang-kadang kita timbul kekeliruan dalam masyarakat. Antara kita nak bezakan, adakah yang kita bagi ini dianggap hadiah ataupun sedekah? Apa perbezaannya, Ustaz? Oh, Masya Allah. Macam ni, sedekah ni ialah biasanya kita memberi kepada, benda sama je tapi memberi kepada seseorang yang satunya dia miskin, yang kedua dia sangat memerlukannya, dan dia dalam kumpulan orang-orang yang susah. Dan dia tak, sedekah ni dia, yang keduanya, yang namakan hadiah ni anda boleh bagi kepada orang yang anda, orang kaya, orang miskin, siapa sahaja. Jadi sedekah tu ada makna banyak. Sedekah tu juga bererti zakat, sedekah tu juga bererti infak. Jadi kalau hadiah tu dia bebas kepada Rasulullah pun tak terima sedekah, Nabi boleh terima hadiah. Okey, faham. Baik Ustaz, dalam satu situasi mungkin pasangan suami isteri, misalnya suami memberikan sesuatu kepada isteri dan dalam tempoh yang lama, satu hari isteri ni baru tahu hadiah itu daripada sumber yang tidak halal. Jadi saya nak tahu dari segi isteri itu sendiri, hadiah itu bagaimana? Nak dipulangkan balik ataupun bagaimana situasinya? Oh, cantik. Suami ni, sebab itulah suami ni dia beri dengan cinta. Bila beri dengan cinta, janganlah bagi benda yang dimurkai Allah. Tapi kalau katakanlah dia tak tahu, dia beli satu barang, satu benda sebagainya, dia bagi pada isteri dia lama, dan lama-lama benda tu masih ada lagi, dan dia tahu rupanya sumber tu sumber yang tak halal. Kalau benda tu masih ada lagi, dia kena ambil balik. Contohnya dia pergi gelang emas. Dia berduit sumber yang haram. So bila dah tahu, saya minta maaf, saya dulu daripada saya berjudi, belaga ayam, belaga kuda, dapat duit, jadi sekarang saya taubat, jadi duit tu, gelang tu ambil balik. Jadi yang keduanya, isteri yang menerima, katakanlah isteri tu dia tak tahu suami dia berjudi, suami dia kena membuiku, maka orang yang tak tahu ni, dia dimaafkan jadi milik dia selama-lamanya. Kalau dia tak tahu, selesai, Allah boleh maafkan dia. Baik. Saya tahu yang keduanya, suami pula ada bertaubat, tersilap. Sebenarnya, kalau kita memberi seseorang dengan tujuan lain, duit halal semua halal, tapi untuk berbangga, untuk tunjuk, untuk menyombong diri, untuk supaya, itu pun satu perkara yang tak elok juga tu. Tak boleh. Kalau kita nak bertaubat, yang tu boleh taubat, dia kena benda tak betul tu, benda tu halal statusnya, tapi tujuannya tak halal, yang tu dia kena betulkan diri sendiri. Okey, jadi maksudnya di sini bukan saja kena pastikan hadiah itu sumbernya halal, tetapi tujuan untuk memberi hadiah juga jalannya yang harus betul juga, ya Ustaz, ya? Contoh kita memberi kepada pemimpin, seorang peniaga beri hadiah kepada pemimpin, maka pemimpin wajib kena tolak sebab itu fitnah, sebab ada rasuah, ada dan sebagainya, tak dibenarkan dalam Islam. Baik, faham. Cukup sebenarnya intipati yang dikongsikan Ustaz hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ustaz atas perkongsian mengenai topik kita hari ini. Sama-sama. Selamat puasa Ustaz, jaga diri.
Baik, syukran. Assalamualaikum. Rina, berkenaan dengan topik hadiah tu sebenarnya simple je kalau kita tengok. Tapi kesannya bila kalau kita kurang faham mengenai topik kita hari ini, memudaratkan mungkin akan bagi kesan kepada keluarga kita sendiri. Mungkin kadang-kadang kita nak membeli hadiah itu daripada sumber yang halal. Tapi mungkin kalau kerana agenda tertentu, tujuan kita itu sudah menyimpang, tetap orang kata hadiah itu bertukar menjadi haram. Menarik sebenarnya hari ini dan kami harapkan agar topik ini dapat membantu anda membuka sedikit pemahaman berkenaan topik hari ini. Dan kita sebenarnya nak bersama dengan rakan kita seorang lagi dah Di bersedia. Ini kita nak bawakanlah sedikit orang kata warna-warna untuk persiapan menyambut Hari Raya. Ada sesuatu yang menarik yang Sugi nak bawakan bersama dengan tetamu kita. Warna-warni. Betul Sugi? Ya, Rina dan Fatih. Saya sebenarnya sangat teruja sebab segmen-segmen DIY ini adalah antara segmen kegemaran saya. Dan hari ini kami nak bawakan sedikit kelainan kepada anda yang mungkin boleh dijadikan inspirasi. Kami nak kongsikan demo craft hiasan raya dan untuk itu kita bersama dengan Puan Sila Iskandar Ismail di talian sekarang ini. Hello, selamat tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Hello Puan Sila Iskandar, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baiklah. Kalau saya lihat di Facebook Puan Sila, iaitu Creative Beads and Clays tu, ada banyak. Ada ubah suai pasu, ubah suai bekas sudu. Tapi hari ini yang kami ingin tahu adalah hiasan demo hiasan untuk Hari Raya ni. Mungkin Puan boleh mulakan dengan berkongsi apakah sebenarnya demo itu. Okey, hari ini terima kasih untuk bagi peluang saya share idea demo Hari Raya ni. Okey, untuk yang kali ni saya nak demo hiasan lampu untuk Hari Raya lah. Okey, daripada fungsi dia tu kita boleh tukar macam-macam lah. Macam bersempena dengan Hari Raya ni saya tulis dekat situ Selamat Hari Raya. And then maybe kalau dah lepas raya tu kita boleh guna untuk hiasan bilik, dekat ruang tamu ataupun dekat taman. Saya sertakan dengan lampu untuk bagi macam semangat untuk Hari Raya kita kan memang orang kata lampu tu kira macam sinonim dengan kita punya perayaan kan. Ya, bercahaya kan. So saya sediakan dengan lampu-lampu dekat situ. Okey, dan mungkin Puan boleh kongsikan antara orang kata bahan-bahan yang kita perlukan lah untuk kita siapkan hiasan raya ni. Okey, antara bahan yang utama yang saya guna dekat sini ialah bunga tiruan, clay, frame macam ram yang lama tu kan. Macam sekarang ni gam. Gam tu biasa je kalau macam kita beli. Yang ini warna, brush color, brush wax tu. And then yang ini lampu yang kita boleh dapat kat mana-mana kedai craft. Ini wax yang saya guna untuk bagi nampak efek macam nampak rastik macam tu. Ini ram. Ini embroidery hoop tu ke? Yang di hujung tadi tu? Adakah yang kita tengok tadi tu, yang bulat tu, adakah itu embroidery hoop? Betul. Itu embroidery hoop ataupun ram lah kalau kami kita panggil dia ram lah kalau kita buat embroidery tu kan. Okey. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan kalau kita nak siapkan ni, kalau saya lihat yang dah siap tu ada lace yang digunakan sebagai alas atas hoop tu. Puan boleh kongsikan bagaimana kita boleh mulakan hiasan craft tu? Macam mula-mula macam list tu saya just ambil list yang apa yang ada kat rumah je. Maklumlah PKP kan kita susah nak keluarkan, guna je apa yang ada kat rumah. List tu macam lansir yang lama kita boleh gunakan balik, ataupun macam pembalut hamper kan dia list juga tu kan kita boleh ambil untuk guna balik. Macam sekarang macam saya guna wax. Macam sekarang ni orang suka yang dekor rumah yang ala-ala rasib macam ni, saya guna wax. Tak gantikan untuk bagi nampak macam orang kata shabby sikit kan. Di rumah sekarang suka macam tu. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni adalah proses menyapu apa tu? Wax ke? Kita wax. Kita bagi dia nampak rastik, macam lama-lama kan. Nampak macam kalau shabby chic punya dekor selalunya guna wax banyak. Dan itu stiker yang kita print tu, macam mana tu Puan? Sebab mungkin tak ramai yang boleh dapatkan stiker tu ataupun mempunyai printer yang boleh print stiker. Jadi apa alternatif yang boleh dilakukan? Selain daripada stiker, selalunya orang guna stencil. Dia guna colour and then dia ukir lah sendiri. Dia potong dengan pisau dekat ke plastik dah senang. Lepas tu just guna colour and then
color je dekat atas dia. Kalau stencil lah kita guna teknik stencil. Okey, dan kalau kita Maksudnya, nak guna stencil tu, mungkin Puan boleh kongsikan cat yang sesuai supaya kalau basah ke apa, tak adalah cat tu hilang kan? Selalunya kalau craft ni kita guna akrilik lah. Macam akrilik dia water based. So kalau macam kita salah apa, kita boleh cuci balik. Kalau macam kita guna macam oil colour tu kan, kalau macam kita salah buat, kita susah nak adjust balik. Selalunya crafter dia guna akrilik colour lah. Lagipun akrilik colour senang terdapat dekat pasaran sana. Okey. Sekarang ni Puan ada yang dah siap dengan Puan tak? Kalau boleh ditunjukkan. Ada yang dah siap? Ada. Okey, kita tengok yang dah siap tu. Okey, yang dah siap sekarang ni, ni dia. Itu dia close up dengan bunga-bunga. Cukup siap cantik. Ada lampu lagi. Ya, siap ada lampu lagi. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Sila Iskandar atas perkongsian. Sama-sama. Terima kasih. Selamat berpuasa. Okey, bye. Itu dia Puan Sila Iskandar. Dan kalau anda di rumah ingin mendapatkan inspirasi, nak lihat banyak lagi yang dibuat oleh Puan Sila Iskandar, anda bolehlah layari laman Facebook beliau, Creative Beats/Clays. Apapun, kami berharap ini telah memberikan anda sedikit inspirasi yang boleh diguna pakai buat hari raya nanti. Baiklah, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Okey, kembali lagi. Aduh lah, maaf ya Sugi, tersasul pula. Sugi nak ambil? Tak apa, Rina boleh teruskan. Okey, kami nak bersama anda untuk wawarkan tentang tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 ini. Dan sebagai satu usaha untuk melawan penularan COVID-19, Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP merayu sumbangan segera daripada orang ramai bagi membantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ini, Fatin. Semua hasil sumbangan anda yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal untuk mereka yang berada dalam Barisan Harapan, petugas-petugas kerajaan dan juga keperluan lain bagi membantu pesakit-pesakit yang terjejas. Jadi orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund, nombor akaun Maybank 514105323170, dan setiap sumbangan anda besar atau kecil amat bermakna dan sumbangan anda akan dikecualikan cukai. Itu tadi tentang tabung bantuan kemanusiaan COVID-19. Kita pun dah sampai ke hujung siaran. Mudah-mudahan apa yang kami bawakan selama 1 jam ini ternyata memberi manfaat untuk kita semua. Dan ini topik esok memang sangat menarik ya. Sebenarnya kalau malam-malam saya selalu dodoikan anak saya bagi dia tidur. Esok lain sikit sebenarnya. Ini luar biasa. Mungkin para lelaki ataupun para suami di luar tak sabar nak tunggu untuk esok, iaitu seperti biasa hikayat perkahwinan, iaitu rahsia dodoi dan manjakan suami. Seperti yang Fatin kata. Perlu isteri. Perlu isteri. Itu lagi penting. Touchy lah kan. Fatin ingat first half dia je, second half dia lupa. Apapun macam Fatin katalah, topik yang sedikit luar biasa. Kalau biasanya macam Fatin kata, dodoikan anak. Ini topik berkaitan nak dodoikan suami. Tak tahulah lagu apa yang nak dimainkan untuk dodoikan suami. Esok rakan-rakan kita ada jawapannya ya, Fatin. Bersama dengan Fiza, Farin dan juga Fiza, Yana dan juga Hawa esok. Jadi teruskan bersama Wanita Hari Ini. Jumpa lagi esok. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu Floor 88. Kesana, kesini. Jumpa lagi. Bye-bye.